الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi di dalam membincangkan babul masajid, bab tentang berkaitan hadis-hadis berkaitan atau hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan masjid. Dan hadis yang berikutnya daripada Bulughul Maram ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Hadis ni dihukum oleh para ulama hadis, sebahagian para ulama hadis dari dulu dan juga yang ke belakang ni, termasuk Al-Albani, dengan menghukum hadis ini sebagai hasan, hasan li zatihi, dan kita akan sebut sebab mereka khilaf dalam hal ini. Hakim bin Hizam dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamul hudud fil masajidi wa la yustaqadu fiha. Tidak didirikan ataupun ditegakkan hudud di masjid dan tidak yustaqadu fiha, dilaksanakan qisas, hukuman balas di dalam masjid. Hadis. Sebelum saya nak pergi lebih jauh, kenapa hadis ni dianggap dhaif dan kenapa pula ada yang pergi kata hadis ni hasan? Saya tak tahu buku yang ada di tangan tuan-tuan tu. Tuan-tuan ada sebahagian buku warna apa tu? Buku tu kata hadis ni apa? Hasan. Siapa ada buku ni yang lain? Dia kata apa? Hasan. Hadis ni dia datang daripada banyak jalan. Jalan ni rawi yang mengumpul hadis ni ada beberapa rawi. Antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad. Imam Ahmad, hadis ni dalam Musnad Ahmad. Di dalam Musnad Ahmad, dalam rangkaian rawi dia tu, itu dipanggil sanad. Dalam rangkaian sanad dia itu ada rawi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Rahman Al-Madani. Al-Abbas bin Abdul Rahman Al-Madani, dia dianggap dia ni jahalah, yakni majhul ni tak diketahui. Dia punya background tu tak tahu. Majhul ni, kalau siapa mengajar ilmu hadis, dia ada dua, majhulul ain, majhulul hal. Tapi dia ni tak diketahui boleh diterima ke, tak boleh diterima ke, tak dapat diputuskan, tak dikenali rawi tu. Nama tu ada, tapi standard dia tu tak diketahui. Bila berlaku macam tu, kerana rawi ni yang nak diterima ni ialah rawi yang thiqah, baru dia diterima. Tapi bila rawi tu ahli hadis tak kenal, dia ni siapa? Nama ada, dia ni siapa? Dia jadi, yang ni dia bagi apa?
majhul. Daripada dhaif li jahalah. Dia dhaif disebabkan dengan tak tahulah. Jahalah ni kita tak tahu dia siapa. Maka dengan itu dia jadi dhaif. Dalam riwayat Abu Dawud, dia datang rawi lain pula masalah. Dalam riwayat Abu Dawud, dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim Al-Makki. Ismail bin Muslim Al-Makki ni dia dhaif bukan kerana peribadi dia masalah, tapi min qibali hifzih, disebabkan hafalan yang bermasalah. Jadi dia ada lemah juga. Dia lemah juga. Ada riwayat lain, hadis ni riwayat Al-Baihaqi. Riwayat Al-Baihaqi dan riwayat sebelum tu riwayat Ad-Daraqutni. Melalui sanad mereka ini, sanad mereka Sa'id bin Bashir. Sa'id bin Bashir bukan. Sa'id bin Bashir sanad Al-Hakim. Sa'id bin Bashir sanad Al-Hakim. Maksudnya Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ni kitab Hakim. Dia riwayat juga hadis ni. Dia riwayat, dalam riwayat dia tu ada masalah, dia panggil tabi'. Tabi' ni maksudnya dia A, B, C, D riwayat. Dia riwayat pula melalui A, B, C tak ada, ambil hak yang D. Nama hak masalah tu dah tak ada, tapi main nama lain pula masalah. Masalah dia ialah masalah pada Sa'id bin Bashir. Tapi dalam riwayat Darqutni, ni kena ni, dan riwayat Al-Baihaqi, riwayat dia okey. Kerana dia ni riwayat ni bila walaupun ada lemah, ada ni, kadang-kadang dia sokong menyokong antara satu sama lain. Dia sokong menyokong antara rawi-rawi ni. Bila dia sokong menyokong antara rawi ni, dalam riwayat Ad-Darqutni, Ubaidillah bin Hasan Al-Anbari, dia riwayat rawi dia, dan kalau kita gabungkan semua ni, hadis ni boleh pi pada hasan lah. Dia macam ni lah. Walaupun ada orang dhaif, tapi masalah dia ni, kemudian jalan orang lain, kalau Ibn Hazmin dia tolak kaedah ni, tapi majoriti ulama terima kaedah ni. Kalau nak diandaikan tipu, tak boleh dah. Sebab jalan, walaupun dhaif, jalan ni banyak. Takkan mereka sepakat. Mereka bukan ada WhatsApp group macam tu. Satu hal. Kedua ialah, kalau dia nak silap pun, dia takkan nak silap yang sama. Kalau kata lemah ingatan pun, pasal bunyi dia sama, hampir sama. Jadi dia ambil kira, mengira semua hal ni, maka sebahagian ulama menghasankan hadis ni. Apa kata hadis ni? Hadis ni kata bahawasanya la tuqamul hudud fil masajid. Jangan ditegakkan hudud di masjid. Hudud ni apa? Hukum, punishment, denda yang mana telah muqaddarah, yang telah ditetapkan di dalam syariah. Apa dia hukum denda yang ditetapkan dalam syariah ni? Hukum apa? Zina. Berapa rotan? 100 rotan. Ada. Lagi apa lagi yang Quran sebut hukum ni? Qazaf. Tuduh orang zina. Berapa rotan? Berapa rotan tu? 80 rotan. Lagi apa hukum dia? Mencuri, apa hukum dia? Potong tangan. Ni ada. Lagi apa? Qat'ut tariq, penyamun. Ni ada.
potong tangan dan kaki bersilang. Hukum-hukum ni, kemudian ada hukum minum arak, yang ni khilaf. Hudud ke tak hudud? Sebagai ulama kata dia tak hudud kerana nampak ada perubahan. Ada yang 40, ada 80, nampak macam hukum ta'zir. Ta'zir ni ikut pemerintah nak bagi berapa. Ada hukum had, mati kepada orang murtad. Ini juga khilaf. Kerana kalau dia had, dia tak boleh diubah. Tapi kalau kawan tu mai, kawan tu kata dia taubat, dia apa, fuqaha kata dia tak dihukum. Jadi ini pun ada perbincangan, tak dimasukkan dalam hudud. Maka yang pentingnya ialah hukum-hukum ni tak dilaksanakan di dalam masjid. Salah satu sebab termasuk hukum balas, mata dengan mata, tangan dengan tangan, bunuh dengan bunuh. Kerana kata fuqaha ialah tidak mau dicemarkan masjid, kerana hukum-hukum tu boleh menyebabkan darah dalam masjid dan seumpamanya. Pada zaman dulu walaupun pasir, tapi suasana masjid tak sesuai pelaksanaan hukum tu, kerana orang datang untuk khusyuk, solat dan seumpamanya. Maka tak dilaksanakan. Walaupun ada qaul Imam Malik, dia kata pukulan yang ringan tak apa. Maksudnya yang ringan macam sebat tu, tak, sebat dalam tu taklah cedera. Sebat tu dia kata tak apa, ringan. Tapi hadis ini umum, maka tak dilaksanakan hukum had ni di dalam masjid. Sebab dalam masjid ni pedang pun kita tak bawa masuk, kerana dia akan mengancam ataupun dia akan mengganggu ketenteraman, keamanan orang yang masuk ke dalam masjid. Orang yang masuk ke dalam masjid. Ini adalah bab ni, dan kita tahu Nabi SAW dalam hukum hudud ni, macam saya selalu sebut sebelum ni, ada tempat yang Nabi tak bagi buat. La tuqta'ut tariq, la tuqta'ul aidi fi safar, umpama dalam hadis Abu Daud dan juga Tirmizi. Nabi kata jangan dipotong tangan ketika musafir. La tuqta'ul aidi fil ghazw, jangan dipotong tangan ketika di dalam peperangan. Kerana kestabilan hukum tak dapat dibuat, kata Al-Imam Al-Auza'i, salah satu sebab yang Nabi SAW tak bagi ialah kerana ia akan menyebabkan orang lari dan menyokong musuh. Menyokong musuh. Ini bab ni, maka hadis ni telah dijadikan panduan oleh ataupun telah dipegang oleh mazhab-mazhab Islam, menyatakan hudud tak dibuat di dalam masjid. Hudud tak dibuat. Kalau hudud tak buat, hak lain tak buat lah. Orang mencuri, dapat orang mencuri, pergi pukul dalam masjid, tak boleh ya. Pasal masjid, hikmah dia tak mahu masjid jadi tempat tumpah darah orang. Imam Malik dia kata tu kerana dia tengok Omar ada pukul ringan kepada orang yang buat yang dianggap menyalahi sunnah di dalam masjid. Tapi dapat budak mencuri, katok kepala dalam masjid, tak boleh. Menyanggahi hudud pun tak boleh buat, pukul orang tak boleh dalam masjid. Tambah mai ajak bertumbuk dalam masjid, lagi tak badan. Okay. Hadis yang berikutnya ialah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yawmal khandaqi فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya usiba Sa'dun yaumal khandaq, telah menimpa atau mengenai Sa'ad, yakni Sa'ad bin Mu'adh pada hari peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni ialah peperangan Khandaq apa dah? Parit. Peperangan Khandaq ialah peperangan pada tahun yang kelima Hijrah. Dan Sa'ad bin Mu'adh dia
cedera dalam peperangan ni, dan Nabi SAW telah buat untuk dia khaimah dalam masjid untuk membolehkan Nabi menziarahinya daripada dekat. Yang ni Nabi pasang khaimah untuk orang yang cedera dalam masjid. Okey, siapa Sa'ad bin Mu'az ni? Sa'ad bin Mu'az ialah ketua kaum Khazraj, orang Madinah. Masa dia cedera ni dalam peperangan Khandaq ni, dia kena panah ni, besi di tangan dia, darah tak berhenti, dia meninggal dalam peperangan ni, disebabkan kecederaan itu. Ketika itu usia dia lebih kurang 37 tahun macam tu. Nabi SAW sebut banyak kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Banyak kelebihan dia yang Nabi SAW sebut. Ni Sa'ad bin Mu'az ni antara orang awal yang menganut Islam di kalangan orang-orang Ansar. Quran kata as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, as-sabiqunal awwalun yakni orang-orang yang awal yang menganut Islam. Minal muhajirin wal ansar, di kalangan muhajirin dan ansar, dan Sa'ad bin Mu'az termasuk ni. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang yang mengikut mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. A'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah sedia untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang yang Allah sediakan sabana as-sabiqunal awwalun, orang yang awal menganut Islam di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikut mereka. Kita tak ada dah nak jadi muhajirin dan ansar. Mudah-mudahan kita jadi di kalangan orang yang mengikut mereka. Dan Sa'ad ni muhajirin dan orang ansar. Orang dia segak, orang dia dikatakan dia, orang tinggi, putih, kacak, cantik matanya, elok janggutnya. Sa'ad ni macam mana yang dia boleh masuk Islam ni? Sa'ad ni dikenali dengan Abu Amr. Macam mana yang Sa'ad ni boleh masuk Islam? Nabi ni sebelum pergi ke Madinah, Nabi telah hantar tokoh dakwah Nabi. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni pemuda Mekah. Mak dia sayang kat dia. Kemana Mus'ab pergi, terkenal dengan haruman dia, perfume dia. Perfume ni orang kaya lah, bukan perfume RM3.5 lah. Mak dia kaya, dia ikut Nabi SAW. Tuan-tuan, peringkat awal dakwah ni struggle. Bukan soal dakwah nak lawan orang, menghadapi keluarga sendiri. Ini yang dihadapi oleh sahabat-sahabat. Mus'ab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas umpama, sebelum saya cerita Mus'ab, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Sudahlah masuk Islam itu payah. Nak hadapi Quraisy di Mekah, lepas tu hadapi family sendiri. Mak dia tahu, kata dia masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mak dia ni sayang kat dia. Arab ni cukup rapat family ni. Arab ni fanatik keluarga. Sebab tu bila mereka boleh menyanggahi keluarga mereka,
mempertahankan agama, mereka hebat. Mak Sa'ad kata pada Sa'ad, hang keluar daripada agama Muhammad. Keluar daripada agama Muhammad. Kalau kau tak keluar, aku nazar, aku tak akan makan sampai aku mati. Oi, susah. Sayang ni Arab ni pada mak ni. Mak ni bukan mak hak jenis tinggal lama tak ambil. Mak yang membiayai dia. Dia kata, ta'lamina ya ummah, law kana laki mi'atu nafs fa kharajat nafsan ma taraktu dini li syai'in in syi'ti kuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Sayang dia kat mak dah, tapi dia kata, wahai ibu, ketahuilah, kau tahu tak dia, kalau engkau ada 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu demi satu, yang aku tengok nyawa kau keluar satu demi satu, aku tak akan meninggalkan agama aku. Jika engkau mau, wahai ibu, kau makanlah. Jika kau mau juga, tak payah makan. Nak buat macam mana? Kau nak suruh aku tinggal? Sebab itu Allah turun, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sebagian riwayat, setelah Sa'ad bin Abi Waqqas buat hal ni, Nabi tanya, kau buat apa dengan ibumu? Allah turun ayat, jika mereka berdua bersungguh-sungguh untuk menjadikan kamu syirik dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu syirikkan aku. Allah kata, dan berbuat baiklah dalam urusan dunia. Pertahan agama. Kita di Malaysia ni ada satu Malaysia Kini, Free Malaysia Today. Dua-dua ni kita tahulah siapa kepala dia bawah. Semua berita dia provokatif dalam isu-isu yang sensitif. Dia tunjuk kanak-kanak 3 orang ni, ataupun adik-adik 3 orang ni, kononnya macam-macam berita mereka keluar lah. Berita mereka, berita macam-macam, berita Facebook. Dia nak provoke, tapi dia bagi mesej untuk kita faham. Kita tengok yang 2 orang ni, setakat ni kita kena doa supaya mereka sabat, tetap atas akidah mereka, tak tanggal tudung dia. Bahkan dia tepat, mak dia bagi tahu mak dia kena bangkit masak, dia depa nak sembahyang subuh. Tengah makan depa bangun pergi sembahyang zuhur. Bahkan hak laki tu kata mak dia, mak pergilah beli buku agama di Sungai Petani. Saya tak mau sebut kedai lah, biasa dia sebut kedai di situ, satu kedai lah, supaya baca buku tu dan terbuka untuk menganut Islam. Budak kecil ini mai terlibat dengan parti politik kerana nak menyokong DAP, kerana parti dia tu punya parti yang telah menghadamkan diri pada DAP. Habaq kata tak patut bagi Islam budak-budak tu. Ada yang hantar mai kat saya supaya minta maaf dan isytiharkan mereka bukan Islam. Bapak dia yang bawa dia mari Islam, depa Islam dengan pilihan depa.
Patut orang Islam kata biar mereka Islam. Orang Islam pergi kata macam tu. Boleh bayang satu orang Islam kata macam tu? Ramai Syami tak apalah. Dan golongan ini ni, yang menariknya, mereka hanya muncul, geng parti ni hanya muncul bila time nak hentam Islam. Kalau tuan-tuan masih ingat, masa geng-geng nu hentam Islam, kutuk agama, mereka kata tak boleh, kita marah. Kebebasan bersuara, rahmatan lil alamin. Bila Zakir naik bercakap, mereka kata tak sesuai, dia tak patut cakap macam tu, berdakwah untuk ajak orang masuk Islam. Oh, tang belah Islam tak boleh. Dia bawa kelak dalil dia tak boleh. Islam dengan hikmah dan seumpamanya. Bila geng nu ada orang nak keluar Islam, depa ni kata kita kena hormati hak memilih dan kebebasan beragama. Bila budak-budak ni pilih Islam, mereka kata tak patut mereka buat keputusan itu mengecilkan perasaan, membelakangkan ibu mereka. Kita tak boleh faham ada kumpulan orang Islam macam ni. Bila mereka pergi ke China, mereka balik kata okey yang China buat dah terhadap masyarakat Uyghur. Kita tak boleh faham kalau ada kumpulan macam ni. Ini luar biasa lah. Mus'ab bin Umair hadapi ibu dia, tinggal kemewahan hidup, sehingga Abdul Rahman bin Auf pada hari Mus'ab bin Umair meninggal, pada satu hari ketika dia nak makan, dia tak jadi nak makan kena teringatkan Mus'ab bin Umair. Pemuda Mekah berpakaian cantik, haruman, mak dia sponsor dia semua, tinggalkan kehidupan itu mengikut Nabi SAW. Ketika Mus'ab meninggal, tutup kepala dia, nampak kakinya, tutup kaki dia, nampak kepala dia. Tak cukup dia kain dia, kerana mempertahankan agama. Mus'ab ni Nabi hantar pergi mana? Madinah, berdakwah kepada orang Madinah. Hasil daripada dakwah Mus'ab kepada Madinah lah menyebabkan Mus'ab berjaya membawa orang-orang lain mari jumpa Nabi di Mekah. Dia pergi dulu, dia dakwah dulu. 70 orang yang datang mari bai'ah dengan Nabi tu, hasil dakwah Mus'ab. Antara orang yang masuk Islam disebabkan dakwah Mus'ab ialah Sa'ad bin Mu'az. Ni cerita hak ni, Sa'ad bin Mu'az ni. Sa'ad bin Mu'az dia pergi dan dia masuk Islam setelah dia tengok, dia dengar dakwah Mus'ab, dia masuk Islam. Dia ketua kaum dia, kaum Aus. Dan pengaruh dia sangat besar. Setelah dia terima Islam, dia balik, dia himpun puak dia, Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal. Dia kumpul puak dia, dia tanya semua kaum dia, kaifa ta'lamuna amri fikum? Apa pendapat hangpa semua tentang aku ni? Dia tonton, tu kepimpinan yang hebat. Dia berani lah. Dia tahu, dia dapat support yang cukup. Kaifa ta'lamuna amri fikum? Apa pendapat hangpa tentang aku? Kaum dia jawab, Sayyiduna fadlan, pemimpin kami dengan segala kelebihannya. Apa dia kata kat kaum dia? Fa inna kalamakum alayya haramun rijalukum wa nisaukum hatta tu'minu billahi wal rasulihi. Sesungguhnya perkataan kamu semua, sembang aku semuanya haram. Jangan nak main sembang dengan aku, jangan nak main cakap dengan aku.
lelaki dan perempuan, sehinggalah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga kamu beriman dengan Allah dan Rasul. Ahli sejarah kata, fama baqiya fi dari Bani Abdul Ashhar rajulun wala imra'atun illa aslamu, maka tak tinggallah satu orang lelaki pun dan perempuan daripada Bani Ashhal melainkan semuanya masuk Islam. Hebat tak hebat Sa'ad bin Mu'az? Sekali kempen lah, taat semua. Mereka ni masuk Islam, tak berani komplain yang lain. Ada komplain pun parti Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tak puas hati, mengaku Islam tapi tak puas hati orang masuk Islam. Bila dia masuk, dia jadikan rumah dia sebagai pusat dakwah. Ni orang masuk, jadikan rumah dia sebagai pusat dakwah. Maka rumah Sa'ad bin Mu'az ni adalah pusat dakwah di Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair pergi ceramah di situ, As'ad bin Zurarah pergi ceramah di situ, semua panggil orang mai. Maka ramailah orang yang menganut Islam di rumah Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan, Islam ni dia menghendaki daripada kita pengorbanan. Agama kena berkorban. Ada satu orang politik tu ada jawatan sikit. Baru ni kita panggil nak mesyuarat tentang ni lah isu ni. Nak mesyuarat je dengan taklimat. Pagi-pagi telefon saya, tak berani mai. Dia abang ada kematian. Baru jawatan kecil, takut. Umat ni, siapa yang berdiri menegakkan agamanya, dia akan menikmati kemanisan iman. Dan kita jangan heran kalau ada orang Islam sendiri tak setia pada agama dia. Ni sejak dulu. Tapi akan ada yang setia. Mongol masuk ke Syria. Raja Mongol ni nama dia Qazan. Dia mengaku Islam. Dia tawan wilayah-wilayah Islam. Dia rampas harta-harta orang, dia ambil pokok-pokok dia, dia masukkan semua, bagus-bagusnya, dia masuk ke Syria. Dia panggil ulama-ulama pakai main jamuan. Kononnya dia Islam. Dia panggil juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia panggil lah geng-geng hak lain tu. Kan? Hak petua banyak sangat tu, dia panggil sekali. Bila mari, orang lain semua makan, Ibnu Taimiyah tak makan. Dia tengok Ibnu Taimiyah, apa siapa yang kau tak makan? Qazan. Dia kata, kau ambil harta benda orang Islam secara tidak halal, kau potong pokok-pokok mereka secara tak halal, kau masak masakan, kau suruh aku makan. Aku tak boleh makan. Kau mengaku kau Islam, holaku tok nenek kau lebih baik lagi. Dia tu tak mengaku Islam tapi buat perjanjian dengan orang Islam, tak masuk wilayah kami. Kau mengaku Islam, kau masuk tawan wilayah Islam. Dia kata kat Qazan. Lepas tu Qazan nak pujuk dia. Qazan kata ni, hang doa lah kat aku. Ibn Taimiyah doa dah. Ya Allah, kalau dia ni adalah satu orang yang baik dan nak menegakkan agamamu, tolonglah dia. Tapi jika dia seorang yang menunjuk-nunjuk,
cuba memusnahkan agamamu, menyanggahi ajaranmu, maka kau hapuskan dia. Ulama-ulama yang hadir, yang pakai jubah cantik-cantik, angkat jubah mereka, semua sensing kat tinggi sikit. Ibn Taimiyah tengok siapa yang angkat jubah. Dia kata, kami bimbang kalau dia pancung kepala hang, darah hang kena jubah kami. Dia pun fikir jubah dia apa? Dia pun tak fikir nasib orang Islam. Ni Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Fikir jubah. Bila dia keluar, ramai-ramai dah keluar habis majlis dah, dia pun kata Ibn Taimiyah, lain kali kami tak mau main majlis yang hang ada, buat kacau kata. Boleh raja tu pancung kalau rosak habis majlis yang kami-kami kali. Tu zaman tu ada lah manusia yang hanya fikir tentang diri dia tanpa berfikir tentang umat dia. Tapi generasi yang menganut Islam yang awal seperti Sa'ad bin Mu'adh ini, tuan-tuan tengok, masuk Islam, rumah saya pusat dakwah, rumah saya pusat dakwah. Mus'ab, As'ad bin Zurarah dakwah di sini. Pasal pengaruh saya kuat, orang ramai. Sebab tu Nabi SAW sayang kat Sa'ad bin Mu'adh ni. Pada hari peperangan Badar, dia pergi baik lah. Nabi mai, dia sambut Nabi SAW. Nabi persaudarakan dia dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pada hari peperangan, tentu peperangan Badar, 300 lebih nak lawan Quraisy yang lengkap. Bukan ada pengalaman sembah bahagian tu. Macam kita, tengok kita tu pun sahabat keluar. Kita ni kalau berhadapan dengan musuh, ada sebahagian hak yang tidak setia dengan agama ni, dia bukan kata, oh kelengkapan nampak tak cukup tu kami bagi sikit. Dia dok kata, apa hangpa dok kalut? Kita bukan ada kelengkapan, lawyer kita bukan cukup, pergi kat depa lah. 3 orang tu murtad, kata tak ada rugi kan. Boleh kata begitu. Tapi bukan sedikit tentang lawyer-lawyer yang mai hubungi pro bono. Kami akan lawan free of charge. Lawyer-lawyer Muslim, alhamdulillah, yang top juga lah. Dia kata kalau lawan, kami lawan. Tak payah charge, kami tak charge. Ada hak rambut kebang tu tak payah cerita lah, tu bab lain kan. Tu tak termasuk dalam kaum muslimin. Sa'ad bin Mu'adh, bila Nabi nak pergi perang Badar, tentu susah. Orang berfikir, bolehkah kita lawan dengan Quraisy ni? Quraisy ni panglima-panglima. Sa'ad pergi kata apa kat Nabi? Dia bawa orang dia, amanna bika wa sadaqnaka wa syahidna anna ma ji'taka bihi huwal haq. Dia kata, wahai Rasulullah, kami beriman dengan kau, kami membenarkan kau, kami menyaksikan apa yang kau bawa itu benar. Kami dah bagi perjanjian kami semua, kami telah bagi as-sam'u wa ta'ah, ketaatan kami kepadamu. Famdi ya Rasulullah lima aradtan nahnu ma'aka. Jalan wahai Rasulullah, kat mana je nak pergi yang kau nak ajak kami, jom kita pergi. Fawalladhi ba'athaka bil haq, demi Tuhan yang mengutusmu dengan yang kebenaran. Law ista'radta bina hadzal bahr,
fakhuttahu la khutna ma'ak. Demi Tuhan yang menghantar kau wahai Muhammad, jika dibentangkan laut kau masuk ke dalam laut tu, kami masuk dengan kau sekali. Kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak akan ada satu orang lelaki pun di kalangan pengikut aku yang akan tertinggal, semua kita masuk. Kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bila dengar Sa'ad cakap tu, ceria muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat Nabi pun. Sehinggalah Sa'ad ni, panjang ceritanya, Sa'ad ni cuma saya nak cerita, akhirnya dia terlibat perang Badar, perang Uhud, dan cuma di dalam peperangan Khandaq ni dia terkena panah tu, dan kemudian dia meninggal. Sebab sebulan selepas tu dia meninggal. Satu hari orang hadiah kat Nabi satu jubah daripada sutra cantik, sundus, sutra hijau cantik. Semua pakai duk tengok, cantik sutra ni, halus, bersinar. Sutra tak payah pakai, tapi orang hadiah. Tapi orang hadiah Nabi duk tengok, semua pakai duk puji ya, cantiknya benda tu. Nabi kata, fawalladhi nafsi biyadi, demi yang nyawaku berada di tangannya. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Demi yang nyawaku berada, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang nyawa Muhammad berada di tangannya, la manadilu Sa'ad bin Mu'az fil jannah ahsanu min hadha. Demi yang nyawaku berada di tangannya, la manadilu Sa'ad bin Mu'az fil jannah ahsan min hadha. Sesungguhnya kain helak sapu tangan tola Sa'ad yang ada di syurga tu lebih elok pada bagi jubah ni. Maksudnya benda boleh lekeh sapu tangan nak duk lap mulut ni, jauh yang syurga yang Sa'ad ada lebih elok pada yang ni. Bagi menunjukkan Sa'ad merupakan ahli syurga. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis panjang tentang Sa'ad, 70,000 malaikat yang datang menyambut Sa'ad pada hari dia terkorban. Nabi sayang kepada Sa'ad ni, Nabi Sa'ad. Sehingga Nabi kata Sa'ad adalah orang yang paling selamat. Nabi kata, inna lil qabr daghdatan, inna lil qabri daghdatan, sesungguhnya di dalam kubur itu ada tekanan. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'az. Kalau ada satu orang yang selamat daripada tekanan tu, nescaya selamat Sa'ad bin Mu'az. Maksudnya tak ada siapa yang selamat, semua kita kena. Bukan tekanan tu tekanan azab, tapi macam orang sakit, orang nak mati sakit, orang sedih, kita masuk tempat sempit, kita rasa tekanan. Macam itulah setiap orang akan rasa bila masuk dalam kubur. Kalau ada orang yang selamat, kata Nabi, hanya selamat Sa'ad bin Mu'az. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Siapa ada soalan, silakan. Ada soalan tak? Tak ada untuk majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.